Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk siaran 24 Ogos 2023. Hari ini hari Khamis dan kita cuma tinggal seminggu sahaja lagi sebelum meraihkan Hari Kemerdekaan yang ke-66 tahun negara. Wow, dan saya kira hari ini Khamis lagi seminggu bak kata Yana tadi mesti ramai dalam kalangan penonton-penonton kita terutamanya ibu-ibu bapa dan juga sekolah-sekolah yang sekarang ini tengah giat aktif tengah jalankan. Kalau Yana ingat waktu kita sekolah dulu kita ada pertandingan bendera paling cantik. Oh, best. Kita reka kelas yang paling cantik. Kita tengok juga baju-baju kebangsaan. Ada banyak pertandingan. Jadi kami harapkan adik-adik yang dah bertukar lumus tu dapat menang kata orang. Awak waktu sekolah dulu masuk apa? Saya dulu sekolah banyak saya masuk. Nyanyian lagu kebangsaan pun saya masuk. Okay. Kalau hias bendera pun saya masuk semualah. Kalau saya masuk berpidato. Wow. Untuk hari kebangsaan tu kan ada berpidato lah. Bersyair lah. Bersyair tu macam tak. Tak ada. Tapi ya macam apa yang Syira katakan tadi, okey, kita nak ucapkan selamat berusaha untuk adik-adik kita. Buat baik-baik, buat seronok-seronok. Sebab bila dah keluar bersekolah dah tak ada dah sambutan yang dah nak seronok kerja macam tu. Betul. Kalau ada penonton-penonton juga yang nak kongsikan kepada kami mungkin apa aktiviti ataupun video-video gelagat-gelagat anak-anak anda yang comel-comel tu, boleh kongsikan kepada kami mungkin di Facebook kami, boleh juga ke TikTok kami dan juga boleh juga ke Instagram kami. Betul tu. Jangan lupa tag kami di Wanita Hari Ini TV3. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita juga ada TikTok. Dah follow ke belum? Follow lah sekarang. Okey, baik. Sebelum kita nak ke agenda kita untuk hari ini, sebelum kita nak ke tajuk perbincangan kita untuk hari ini, ada sesuatu yang kami ingin kongsikan kepada anda. Jom kita tengok. Perdana KLCC yang sebelumnya dikenali sebagai PMB Derby Park merupakan sebuah hotel berkonsepkan pangsapuri yang terletak di ibu kota Kuala Lumpur. Hotel yang baru sahaja dinamakan semula pada tahun 2020 ini merupakan lokasi menarik, pusat sehenti seisi keluarga yang inginkan penginapan selesa. Kelebihan utama kita, nombor satu, kita adalah service apartment yang mana kita merupakan hotel yang mempunyai bilik daripada satu studio, deluxe studio, 2 bedroom, 3 bedroom dan juga 4 bedroom suite. Di mana setiap apartmen kita dilengkapi dengan dapur dan juga ruang tamu. Jadi ia merupakan satu kelebihan bagi mereka yang datang bersama keluarga. Dan juga kita merupakan hotel yang menjadi tumpuan kepada mereka yang duduk dalam tempoh yang agak lama sebab kelengkapan dan kemudahan yang kita berikan tersebut. Menariknya lagi, di sini juga turut menyediakan pelbagai kemudahan seperti bilik mesyuarat, tempat bersenam seperti gelanggang squash, kolam renang dan juga taman permainan. Sempena Bulan Kebangsaan ini, Perdana KLCC turut menawarkan pelbagai promosi istimewa buat mereka yang berkunjung. Kami akan mengada 2 sesi High Tea Merdeka iaitu pada 26 hari bulan Ogos dan juga 2 hari bulan September, di mana waktu sama daripada jam 12 hingga pukul 5 petang. Antara juadah yang kami sediakan adalah juadah yang mendapat sambutan ramai. Terdapat murtabak, ayam dan daging, terdapat juga Mongolian lamb. Selain daripada itu, terdapat juga aktiviti bagi memeriahkan majlis ni, di mana kami mengadakan challenge ataupun pertandingan memasak. Seterusnya ada kemunculan adiwira untuk kanak-kanak dan silat demonstrasi. Orang ramai boleh menghubungi kami di talian 0374903333 ataupun WhatsApp kami 011-5855-4846. Bagi anda yang ingin menghabiskan masa cuti bersama yang tersayang, Perdana KLCC antara pilihan terbaik. Yana, kenapa Yana? Jangan cakap. Kejap. Kenapa tu? Sikit perut. Awak dah cek doktor ke belum ni? Belum. Kejap.
Tarik nafas sikit, tarik nafas sikit. Ada minyak angin tak? Saya tak ada minyak angin, tapi mungkin kru kat belakang ada minyak angin. Ada Panadol tak? Apa ke? Boleh tuam ke? Okey, ada. Diana, awak sabar. Jangan ambil mudah kalau kita sakit perut sebab ini ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu sakit perut jangan ambil mudah. Mungkin Yana salah makan, mungkin juga Yana lambat makan ataupun macam-macam sebenarnya yang berkaitan dengan sakit perut ni. Betul tu. Tadi tu drama pendek je. Mungkin pernah berlaku kepada kita semua kan, yang kita rasa macam sakit perut tu biasa je. Betul. Mungkinlah kita sendiri self-diagnose, rasa macam betul lah semalam makan makanan... Kita pula yang fikir-fikir. Betul. Kita makan Makan lewat ke, makan makanan yang diperangatkan dalam beberapa hari ke dan sebagainya. Tetapi dalam kita duk self-diagnose tu, kita tak tahu sebenarnya mungkin ada perkara lain yang kita sebenarnya perlu bertemu dengan doktor dan ambil tahu apa yang sedang berlaku sebenarnya. Betul tu, dan itu yang kita nak bincangkan untuk hari ini bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita untuk hari ini. Dan sekiranya anda ada sebarang pengalaman ataupun anda ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada hari ini, jangan lupa untuk terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini dan juga follow kami di IG dan juga TikTok di WHITV3. Sebelum itu, Yana, sakit perut jangan ambil mudah. Ini akan kita kupas sebentar saja lagi. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Sebenarnya dia bermula dengan sakit gastrik ataupun ulcer perut ataupun mungkin salah makan cerit berit. Lepas tu perut jadi rosak. Bila perut jadi rosak, perut ni sebenarnya fitrah dia mengeluarkan asid. Jadi bila perut rosak, asid perut jadi kurang. Bila asid perut jadi kurang, kuman dalam perut membiak dengan banyaknya dan menghasilkan gas. Bila hasilkan gas, pressure dalam perut meningkat. Intragastric pressure meningkat dan mengakibatkan injap les jadi lemah. Bila injap les lemah, terjadilah reflux. Reflux asid ni daripada perut, asid akan naik ke esophagus dan merosakkan esophagus, merosakkan kerompong. Pada masa yang sama, dia merosakkan injap dan dia merosakkan atas daripada injap tu, iaitu esophagus. Boleh jadi tebal dan keras, jadilah Barrett's esophagus. Esophagus juga boleh jadi lemah lama-lama sebab radang dia diganti oleh tisu parut menyebabkan dinding jadi lemah dan jadi uluran. Kita panggil hiatal hernia. Dan keradangan dan kerosakan berterusan juga boleh merosakkan DNA, sel-sel kawasan esophagus tu menyebabkan esophageal carcinoma ataupun kanser esophagus. Okey, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian oleh rakan-rakan kita di TikTok berkenaan dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu sakit perut jangan ambil mudah. betul tu Yana. Kita nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita di TikTok yang sudi untuk berkongsi pelbagai info untuk kita kongsikan kepada para penonton. Dan pastinya untuk kita berbicara dengan lebih lanjut mengenai sakit perut ini, kami bawakan ke studio. Kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kanan terlebih dahulu, iaitu Dr. Hamizah Razlan selaku pakar gastroenterologis Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Betul ya, Doktor? Betul. Sihat, Doktor? Sihat. Alhamdulillah. Dan Yes, juga betul. alhamdulillah saya praktis ni tadi 3-4 kali. Dan juga di sebelahnya Yana. Ya, kita bersama dengan Puan Nur Hashimah Abdul Razak yang merupakan pesakit gastrik. Masih lagi menghirapi gastrik? Masih lagi. Masih lagi. Baru on treatment. Oh, okey, baik. Saya kira sebagai mukadimah, permulaan dia, mungkin doktor boleh kongsikan terlebih dahulu. Kadang-kadang bila kita cakap pasal sakit perut ataupun sakit kepala, ini macam perkara sakit yang biasa kan, common. Tetapi apa sebenarnya yang membuatkan sakit itu bukan penyakit ataupun sakit perut yang kebiasaannya? Mungkin doktor boleh mulakan dengan itu. Okay. Ramai orang mengalami sakit perut dari masa ke semasa. So sakit perut tu ada banyak sebabnya. Jadi antara yang sering yang berlaku ataupun seseorang itu mengalami ialah sakit perut biasa yang kita panggil gastrik ataupun penyakit angin yang banyak banyakkan Malaysians call it lah panggil. So sakit perut ada banyak sebab lain yang kita kena beritahu penonton lah. Maksudnya kalau kita mengalami sakit perut, kita kena juga kita kena berfikir dengan penyakit lain seperti kadang-kadang mungkin keracunan makanan. Kadang-kadang serangan sakit perut tu mungkin disebabkan oleh batu hempedu ataupun batu di bahagian buah pinggang. Kadang-kadang sakit perut tu
appendix ataupun daripada bahagian usus. So ada banyak sebab sakit perut. Jadi daripada perut ada banyak lagi penyakit-penyakit lain yang berkemungkinan berlaku. Betul. Jadi sakit perut tu secara umum dia orang kata sakit perut. Tapi sakit perut tu ada bahagian atas, ada bahagian bawah, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita kena actually jumpa pesakit and then periksa pesakit tu dengan lebih lanjut sebelum kita boleh beritahu mereka apa sebab penyakit sakit perut tu. Okey, bermaksud lokasi kita sakit perut itu menjurus kepada sesuatu penyakit. Okey, baik, kita akan kupas perkara itu, tapi sebelum tu saya nak tanya kepada Puan Hashimah. Sebelum dikesan sakit gastrik ini, apa agaknya simptom ataupun kesakitan yang puan rasai di bahagian perut tu? Okey, simptom yang obvious biasa angin. So bila perut berangin, kadang-kadang rasa macam nak muntah. Tapi tak muntah, macam tu. Kadang acid, kita rasa macam acid reflux naik dekat kita punya esophagus kan gitu. So itulah simptom-simptom dia. Kerap berlaku lah maksudnya. Kerap berlaku. Berapa lama tu? Sebenarnya dah setahun saya kena, tapi on and off. Dia tak kerap lah maksudnya. On and off. Tapi mula-mula tahu yang itu adalah gastrik setelah berapa lama? Setahun. Oh, lepas tahun tahu tu gastrik. Lama. Sebab kita macam bila bekerja, kita ambil mudah lah benda tu. Itu yang sesuai dengan topik kita kan. Ambil mudah, betul tak? Kita ambil mudah, kita pakai minyak angin. Maknanya pain tolerance Puan Hashimah ni kan, Syira, memang tinggi betul lah. Dia dah sakit setahun tu. Baru lama dia tahan, lama bertahan. Baru dia tahu sebab dia dia on and off. Baik, so on and off. Okey. Fokus daripada apa yang Puan Hashimah ni cakap tadi kan, doktor. Mungkin doktor boleh perincikan juga, terutamanya bagi gastrik. Apa sebenarnya yang menyebabkan gastrik dan berapa lama sebenarnya tempoh yang kalau kita rasa sakit tu, bolehlah kita pergi jumpa doktor? Penyakit gastrik itu istilah yang kita kata sesuatu yang actually lapisan perut kita jadi radang. Ini disebabkan oleh penghasilan asid yang berlebihan. Jadi yang simptom-simptom yang Shimah dah terangkan tu, kebanyakan pasien akan mengalami simptom-simptom seperti apa yang Shimah kata, angin. Kebanyakannya angin. Ada yang mengadu pedih ke ulu hati. Ada yang mengadu kembung, senak. Ada yang mual, ada yang sampai muntah-muntah. Tetapi simptom gastrik ni kebanyakan pasien adalah seperti Puan Cik Iman ni, dia akan on and off. Jadi kekerapan sakit ni ada orang dalam seminggu beberapa kali. Ada orang dalam sebulan beberapa kali. Jadi benda ni boleh berlanjutan. And then kalau berlanjutan, kebanyakan pasien teka benda ni likely lah macam tak bahaya. Jadi sampai setahun. Lama sangat tu. Jadi selalunya pesakit akan cuba macam-macam lah. Kadang-kadang yang boleh kata rawatan sendiri, dan tak baik-baik. Lama-lama kalau ada semakin teruk, selalunya saya jumpa pesakit kalau benda ni berulang-ulang ataupun dia dah semakin teruk. Jadi sampai masa yang dia mengganggu pekerjaan dia orang ataupun mengganggu dia orang punya lifestyle. Jadi tak boleh tidur, tak boleh makan dah. Lepas tu and then when kerja dia orang pun dah terjejas, dan masa itulah dia akan datang cari doktor. Doktor, maaf kalau saya mencela, apa biasanya rawatan ataupun kata orang pemeriksaan yang akan dilakukan ya kalau simptom-simptom begini dah berulang kali? Okey, kita akan nasihatkan pesakit. Of course, kita akan berjumpa pasien. Kita akan buat pemeriksaan. Lepas tu kita akan cadangkanlah siasatan lanjutan. Siasatan lanjutan yang kita boleh cadangkan adalah seperti kadang-kadang pasien yang tidak mau siasatan yang terlalu mendalam. Kita buat simple macam ultrasound. Ultrasound. Okey. Tetapi untuk simptom gastrik, lebih baik kita akan nasihatkan pesakit untuk membuat endoskopi, iaitu kamera untuk masuk dalam perut dan tengok dalam. Sebab yang seperti yang saya cakap tadi keradangan perut. Jadi keradangan perut, kita buat skop, kita akan nampak berapa serius benda ni. Kalau benda ni dah semakin serius, pasien mungkin akan mengalami ulcer perut. Itu luka dalam perut. Itu lebih serius lah. Jadi untuk mendapatkan kepastian tu, kita kena buat endoskopi. Jadi selalunya pesakit
macam tahap Puan Shima sudah setahun the on and off sakit, mereka selalunya datang and most of the patient ni akan dinasihatkan untuk membuat endoskopi and which Puan Shima dah Puan Shima ya. Okey, baik. Banyak sebenarnya yang kita dah dengar daripada doktor dan juga Puan Shima, tapi ada juga soalan oleh rakan-rakan kita di luar sana berkenaan dengan topik ni khas untuk tetamu kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Hai doktor, saya ada satu soalan. Okey, bila kita cerit berit, berapa lama masa yang kita perlu ambil untuk contohnya makan ubat sendiri dekat rumah sebelum pergi ke klinik ataupun hospital? Saya doktor, saya nak tanya, betul ke sakit perut ni boleh membuat penyakit yang berbahaya? Hai, Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya, saya selalu dengar kalau kata air TO pekat tu betul ke boleh melegakan sakit perut? Itu adalah mitos ke macam mana doktor? Itu antara soalan-soalan dari penonton kita. Kalau kita boleh ajukan tadi antara soalan-soalan ni, kita ada 3 soalan. Saya ulang soalan yang pertama tadi doktor. Katanya jika mengalami sakit perut selain daripada cirit berit, berapa lama perlu ke hospital selain daripada makan ubat tahan sakit doktor? Seseorang tu yang mengalami cirit berit, so time dia depends. Kadang-kadang dalam 1 jam ada orang pergi toilet 5-6 kali, ada yang pergi sekali. Jadi kalau dalam beberapa jam, pesakit tu dah banyak berulang kerap pergi ke tandas. Jadi yang penting, yang bahaya pasal cirit berit, kita kehilangan air. Kita boleh dapat, kita panggil dehydration. Jadi yang penting pasal ni ialah kalau kita nak nasihatkan penonton, kalau cirit berit tu tidak baik-baik ataupun semakin teruk dalam beberapa jam, ataupun kadang-kadang dia sehari dah tak baik-baik, terus dapatkan rawatan doktor. Sebab yang bahayanya ialah kehilangan air itu, dehydration. Sebab kalau dehydration teruk, pesakit mungkin mengalami tekanan darah mereka boleh turun. Jadi setakat dia orang boleh tahan, selalunya dia akan minum banyak air. Minum air garam. Itu yang senang. Tapi kalau dia orang tak baik-baik, terus pergi doktor untuk dapatkan ubat untuk menahan proses untuk stop berak-berak ni. Okey, baik. Soalan kedua lah, saya terus ke soalan kedua. Betul ke sakit perut ni doktor boleh membawa kepada penyakit yang berbahaya? Mungkin kanser ke dan sebagainya. Mungkin ini tanda-tanda awal kepada penyakit ini? Yes, jawapannya yes. Sebab kadang-kadang sakit perut tu kita tak boleh ambil mudah something lightly lah. Kalau kadang sakit perut tu on and off, tetapi kita kena was-was dengan simptom-simptom yang bahaya. Okey, seperti for example, patient dah mengadu tidak ada selera makan. And then ini membawa kepada berat badan dia menurun. And then ini bukan intentional kita nak turunkan berat badan. Berat badan ini turun secara tidak dijangka. Sakit perut yang berpanjangan, tidak baik-baik. Jadi simptom-simptom ini boleh menunjukkan benda lain yang bahaya. Jadi kita kena yang kita risaukan ni adalah penyakit kanser ke apa-apa. Selalunya orang akan risau pasal tu. Jadi kalau simptom-simptom seperti ini tidak baik-baik, kita terus perlu mendapatkan rawatan susulan, penyiasatan dan rawatan susulan. Betul. Dan ini yang kita nak tegaskan juga kan doktor. Sebab kadang-kadang bila kita rasa sakit, kita boleh tahan, kita cuba tahan tanpa kita sedar benda tu dah melarat dan paling teruk berkemungkinan untuk menjadi kanser. Ni yang kita nak elakkan kalau boleh. Betul. Simptom-simptom yang pasal berkenaan dengan ulcer perut pula, kadang-kadang kalau pasien tu dah mula buang air besar dan darah ataupun muntah-muntah sampai muntah darah. And then ataupun kadang-kadang pasien tu dah pergi klinik dan ambil darah dan didapati dia orang kekurangan hemoglobin ataupun kita panggil anemia. Ini dah menunjukkan penyakit yang lebih serius lah. Yang di tanda-tanda kalau seseorang tu mendapat, memang terus dia kena pergi hospital lah untuk dapat rawatan lanjutan. Jangan tunggu sampai setahun. Dapatkan rawatan segera. Kesian Shima. Shima tembak je hari ni. Tak ada lagu Raja Shima. Okey, mungkin Shima boleh kongsikan juga kan, sepanjang tempoh setahun menunggu dan menahan kesakitan tu kan, apa antara episod-episod yang paling tak boleh dilupakan menanggung sakit tu? Mostly semasa kerja lah. Sebab saya habiskan masa tu dekat tempat kerja kan. So bila kita nak berinteraksi dengan orang, tiba-tiba rasa sakit perut, tak selesa. Terus mood kita pun jadi mood ke laut. Mood ke laut terus. Ke laut dah. So swing. So macam
tak boleh jadi ni, kena jumpa doktor ni. Macam itulah. Pernah tak sampai berguling-guling rasa sakit gastrik tu? Tak boleh bangun bila ke? bercampur dengan kalau kita tengah haid kan, datang haid. Ya Allah, segegut. Ya, betul. Tapi betul, saya pernah rasa juga sakit gastrik yang tahap berguling-guling, sampai muntah-muntah, pernah. Dan saya juga pernah, apa tahu doktor, waktu saya mengandung, second trimester, saya kena appendix. Dan sakit perut tu memang spesifik dekat bahagian bawah kanan perut tu. Jadi, waktu saya mengandung tu, bila saya share dengan masyarakat di social media tentang sakit perut yang spesifik berada di bawah tu, khususnya bagi wanita-wanita yang mengandung, ramai lebih cakna dan ramai yang macam, oh ini sebenarnya appendix ke? Dan selamat ke untuk buat operation waktu sedang mengandung dan sebagainya. Mungkin waktu itu saya lakilah bertuah sikit sebab belum ruptured. Appendix tu belum pecah, meletus ya. Jadi mungkin itu untuk saya. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pula tentang appendix, khususnya bagi mereka yang sedang mengandung. So penyakit appendix tu boleh berlaku kepada sesiapa. Umur pun tak kira. Daripada budak-budak sampai umur tua. Jadi appendix tu selalu berlaku tiba-tiba. Jadi sakit dia like what dah dijelaskan sebelah bawah kanan. Tetapi kadang-kadang mulanya daripada tengah. Penyakit appendix kadang-kadang mula daripada tengah ataupun dekat bahagian atas perut. Lama-lama dia akan pergi ke tempat kanan bawah. Jadi kita selalunya kena periksa patient, and then kalau dapat yang sakit tu yang tekan sebelah kanan bawah yang paling sakit, kita suspect appendix lah. And then sakit appendix selalunya akan semakin teruk dalam beberapa jam. Selalunya dia jarang dia hilang. Selalunya penyakit sakit tu macam puan mengalami lah, dia semakin teruk. Betul. And then after that sampai berguling-guling. Ada yang simptom-simptom lain seperti demam, loya, muntah, ada yang cirit-berit juga. Saya nak berguling tak sempat sebab nak bergerak pun tak boleh sebab dia punyalah sakit sangat-sangat. Memang sakit betul. Ya, mungkin sebab saya punya okey, pain threshold tu rendah. Alhamdulillah sekarang kan. Puan masa tu dah masa mengandung. Jadi lagilah kadang-kadang tapi penyakit appendix tu memang terpaksa dibedah. It's emergency lah. Kita kena buang appendix tu sebelum dia pecah. Itu je satu cara jalannya. Okey, baik. Tadi Yana, kita dah dengar penonton-penonton kita di luar sana punya soalan. Kita nak raikan juga soalan daripada rakan-rakan kita di Facebook daripada Alia Maisara. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sakit perut senggugut lagi sakit katanya. Hanya wanita aja yang tahu sakitnya. Pernah juga saya terpaksa ambil painkiller untuk tahan sakit. Saya nak tanya apa kesannya dan macam mana rawatannya untuk redakan rasa sakit tanpa mengambil ubat tahan sakit. Kadang-kadang sakitnya ambil masa 2 atau 3 hari. Adakah ini betul kita sakit perut senggugut tetapi sakit yang terlalu sangat ni kadang-kadang boleh menjurus kepada mungkin fibroid, mungkin ada cyst dan sebagainya, doktor? Ya, betul. Kalau seseorang tu mengalami senggugut yang kuat, yang mengambil ubat tahan sakit ini kita panggil untuk sementara je. Temporary je untuk relieve the pain. Jadi selalunya sakit senggugut ni sepatutnya tak lebih daripada sehari 2 selalunya. Tetapi kalau sakit senggugut ni lama dan terlalu teruk, lebih baik kalau pesakit tu pergi terus jumpa pakar puan untuk buat scan lanjutan. Seperti yang dimention, mungkin ada terdapat fibroid ke ataupun cyst yang menyebabkan senggugut ni kuat. And then ini boleh dirawati dengan, tapi bahagian sakit puan lah, ditujukan ke pakar gynae atau untuk rawatan susulan. Jadi rawatan untuk tahan sakit ni untuk sementara saja. Dan tidak digalakkan long term sebab sakit ubat-ubat painkiller boleh menyebabkan sakit gastrik semakin teruk. Ini yang ramai tak tahu ya. Yes, so kita kena nasihatkan. Yes. So ada jenis-jenis painkiller, tapi painkiller yang ada yang tertentu tu yang kalau diamalkan secara berterusan boleh menyebabkan salah sebab yang kita boleh menyebabkan asid perut teruk dan gastrik boleh semakin teruk. Baik, dan sebelum kita ke Shima kan doktor, berkaitan dengan tu kan, orang kata kan sebelum kahwin tu memang rasa sakit perut yang sangat-sangat kalau senggugut tu kan. Lepas dah kahwin hilang. Betul ke doktor? Macam tak hilang je saya ni. Tak hilang Saya hilang tau. Saya sebelum kahwin memang teruk sangat sakit gugut saya. Masih berguling-guling. Maknanya subjektif lah benda tu. Ikut individu lah tu. Okey, macam Puan Shima sendiri dulu. Kalau boleh saya tanya, kata orang sejak bila ataupun bila terpanggil untuk pergi ke doktor? Adakah rakan-rakan sekeliling ada bagi nasihat juga ataupun macam mana? Sebenarnya
dalam sebulan 2 minggu lepas macam tu, dia punya pain tu makin kita dah tak boleh nak tolerate tak boleh nak tolerate. So saya decide pergi jumpa yang paling dekat dengan rumah saya, KP Jamal Puteri, jumpa Dr. Hamiza. Oh, dekat je tau. Sebelum rumah je, tapi setahun dah habis masa. Okey, tapi itulah macam doktor cakap tadi, bila dah tak tahan sangat dan barulah kita pergi jumpa doktor. Dan sekarang ni mungkin Shima boleh kongsikan juga apa sebenarnya antara rawatan yang Shima sedang jalani sekarang. Ambil ubat ke, ataupun ada pantang makan ke, ataupun makan on time ke, ataupun macam mana? Okey, sekarang selepas saya jumpa doktor, saya dinasihatkan untuk betul makan on time, kurangkan ambil minyak angin tu lah. So doktor dah bagi saya ubat. Okey, ubat tu memang kena makan regularly as doktor order. Dan juga healthy lifestyle. Jangan makan ramen, jangan makan tom yum, kurangkan. Lagi-lagi kita kan suka makan tom yum, ramen suka sangat. Dalam pedas masam pula tu. Pedas dan masam. Tapi sedikit doktor, ada kaitan ke makan makanan pedas ni dengan gastrik dan sebagainya? Betul, ada. Oh, ada. Makanan yang sedap tom yum tu yang paling teruk sebab dia masam dan pedas. Tapi tu yang sedap betul. Sedap. Betul. Tapi tu yang paling tak selesa lah kalau kita untuk sakit gastrik lah. Okey, baik doktor, kita dah sampai di kita punya penghujung perbincangan. Mungkin ada sedikit kata-kata terakhir ataupun nasihat daripada doktor untuk mereka di luar sana tentang sakit perut ni. Sakit perut ni kita jangan ambil mudah kalau boleh. Sakit perut tu ada banyak sebabnya. Mungkin sakit perut ni mungkin gastrik biasa, tetapi yang kita dah bincangkan kadang-kadang sakit perut ni ada lebih serius lagi. Jadi kalau boleh, kalau simptom-simptom ni tidak baik-baik, teruslah pergi jumpa doktor dengan segera dan dapatkan rawatan selanjutnya. Jumpa doktor tu satu hal, tapi jumpa doktor dengan segera tu itu yang kena tekankan dekat situ. Shima nak ada lagu raw je. Okey, baik, sebelum kita nak ucapkan terima kasih kepada Shima dan juga doktor, kita nak baca juga salah satu komen oleh rakan kita di Facebook, iaitu Iman Hafiz. Dia kata pernah juga 10 hari sakit perut, ubat-ubat sendiri je, tapi bila dah tak tahan pergi ke klinik juga. Sakit terambat sakit, tahu-tahu batu karang dihempedu. Ini yang kita tak nak berlaku. Jadi kepada anda semua diharapkan lebih cakna selepas ini dengan keadaan perut anda. Dan juga kalau ada anak-anak kita ke mengadu sakit perut ke, jangan ambil ringan perkara ini sebab kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam tubuh badan kita. Betul tu Yana. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Harapkan semua penonton di luar dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan untuk hari ini. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika, kembalinya sekejap saja lagi. Yana ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Terima kasih Dr. Hamiza. Terima kasih Shima. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami di Wanita hari ini. Dan untuk topik kita yang selanjutnya ni, mungkin ada yang merasakan bahawa topik ini bunyinya agak klise, macam biasa kita dengar dan sebagainya. Tetapi hakikatnya dalam bidang keusahawanan ini, ramai yang mengatakan sebenarnya kaum hawa ataupun kaum wanita yang lebih banyak menceburkan diri dalam bidang perusahawanan dibandingkan dengan lelaki. Dan adakah dalam keadaan ekonomi yang sedang getir sekarang ini, wajar ataupun tidak untuk kita memulakan perniagaan? Dan untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini, kita bersama dengan seorang figura yang tak asing lagi dalam dunia keusahawanan, iaitu kita bersama dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman, pengasas Richworks International. Apa khabar Datuk Wira? Baik, Yana, sihat? Ya Allah, alhamdulillah sihat. Pertama kali sebenarnya saya dapat berjumpa dengan Datuk Wira. Selalunya kita baca, kita dengar je kan. Kali ini dapat berjumpa berdepanan dengan Datuk Wira. Okey, Datuk, macam tadi yang saya cakapkan, Datuk, kita cakap pasal ratio lah kan. Wanita dan lelaki. Dikatakan wanita ni lebih ramai yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Betul ke tidak? Dan dari segi success rate tu, adakah usahawan wanita ni lebih berjaya lagi daripada usahawan lelaki? Saya melihat dia adalah mix lah. Tapi wanita tu lebih ramai, especially lately ni, ke belakang ni. Tadi saya ada mention kan, saya melihat mungkin tekanan ekonomi, keadaan dan nak support kewangan suami yang menyebabkan lebih ramai wanita yang menceburi perniagaan. I would say ratio dia kalau ada kata 10, wanita ada 6.57. Oh, ada 6.5 ke 7 lah. Ke 7. Maksudnya dia lebih ramai. Okey, baik. Menarik ni sebenarnya. Dan macam yang tadi saya tanya tadi tu, success rate tu macam mana? Wanita lebih success rate mix. Tetapi kalau kita tengok hari ni,
kebanyakan brand yang ada di pasaran, kebanyakannya di belakangnya adalah pengasasnya adalah wanita. Founder-founder adalah wanita. Menarik that's yang berlaku hari inilah. Wanita di depan tapi belakang dia adalah suami Adalah, dia mesti, kan kalau kita tengok founder-founder di Malaysia sendiri kan. Betul. Okey, dan doktor bercakap juga tentang keadaan semasa. Okey, kita faham yang negara kita baru sahaja dan dunia sebenarnya baru sahaja keluar daripada tempoh pandemik dan sebagainya kan Datuk Ira. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga, adakah keadaan sekarang ni lebih getir, lebih teruk lagi jika nak dibandingkan dengan sewaktu kita berada dalam tempoh pandemik? Interesting topik ni. Sebab ketika pandemik ada cabaran tersendiri. Orang tak boleh keluar, perniagaan perlu dibuat totally secara online, through the social media. Tapi selepas pandemik ni kita lihat pembukaan ekonomi menyebabkan demand makin meningkat, tetapi supply berkurangan. So krisis hari ini saya panggil dia sebagai polikrisis. Pelbagai krisis. Bukan poli lain Bukan, poli lain saya tak campur. Polikrisis adalah isu yang pertama adalah kos harga barang bahan mentah naik. Yang kedua adalah kos harga barang meningkat dan juga supplier. Supplier ni kita ada cabaran nak dapat banyak sumber usahawan ni. Menyebabkan mereka tak mudah nak dapat harga yang lebih murah, dia kena jual harga lebih mahal. Yang ketiga adalah melemah sikitlah kuasa membeli sekarang. Yang mana itu feedback yang kita dapat di luar sana yang menyebabkan ini isu yang agak kritikal yang kita tengah cuba handle. Cuba bantu adalah membantu mereka ni untuk macam mana nak survive. Ramai yang terkesan dengan kos yang meningkat dan juga kuasa membeli yang melemah. Itu keadaan sekarang yang dilihat ditakuti ini perkara ini berpanjangan. Dan Datuk Wira sendiri berkecimpung dalam bidang ini dah lebih daripada 20 tahun. Adakah Datuk Wira rasakan bahawa dalam keadaan sekarang ini wajar untuk orang yang baru nak memulakan bisnes ni memulakan perniagaan mereka ataupun bagaimana? Saya fikir hari ini lebih senang untuk orang nak mulakan perniagaan ni, Terlalu senang. Ada banyak platform. You buka, you on, tekan live, you dah boleh mula bisnes. Betul, apa-apa sahaja dah boleh mula. Sebenarnya nak dapat barang pun tak susah, Dia menyebabkan lebih mudah nak mulakan. Tetapi adakah dia akan buat duit? Dia akan dapat jualan? Itu satu cabaran lain. Sebab makin ramailah persaingan. Kan kalau you keluar satu produk kecantikan, orang lain pun boleh keluar produk kecantikan yang sama. Jadi kat sini dia perlukan ilmu bagaimana nak jadi berbeza. Bagaimana nak cari unfair advantage lah dalam bisnes ni. Baik. Itulah orang kata nak mula tu susah, tapi nak maintain, nak sustain, nak survive, itu yang lebih mencabar. Umpama percintaan juga. Amboi, ke situ pula ya. Okey Datuk, dan tadi Datuk ada cakap tentang persediaan juga. Mungkin untuk mereka yang baru nak memulakan perniagaan ataupun mereka yang sedang menjalankan perniagaan ini, orang kata persediaan awal itu sangat-sangat penting. Apa kata Datuk? Cuba kita fikir macam ni. Kalau you nak jadi pemain sports, badminton ataupun squash, kalau you nak main tu saja-saja isi masa lapang, hobi, buat rasa-rasa, seronok, you tak perlu nak perlukan coach. Betul. Tapi kalau you nak bermain pada liga yang peningkatan, yang lebih profesional, lebih baik. Yes, exactly. You perlukan coach, you perlukan guidance, bimbingan. So saya ambil konteks bisnes ni umpama sports. Baik. Macam bersukan. Kalau you nak berniaga, berkembang dengan lebih baik, you perlukan bimbingan. So that's why apa itu yang saya buat for the past this Rich Short dah 15 tahun. Kita cuba bimbing mereka ni untuk bina jenama. Kuasa membeli memang kurang, tapi orang masih membeli, Ana. Betul. Dan tak mungkinlah tidak membeli langsung, cuma soalan dia kan, dia membeli dengan you ke tak? Dia beli dengan I ke dia beli dengan orang lain? Exactly. Okey. Dan daripada apa yang Datuk Wira katakan tadi ni, mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa sebenarnya kolaborasi ataupun sinergi antara Media Prima bersama dengan Richworks untuk membantu golongan-golongan usahawan ni. So bila kita melihat krisis atau keadaan yang berlaku hari ini di luar, di kalangan peniaga, usahawan, jualan jatuh, kita nampak juga, saya nampak ada juga yang berjaya meningkatkan jualan dia. Jota. Ya, kan. Jadi kita menerima this kolaborasi dengan Media Prima di mana kita melihat kita boleh bantu mereka secara percuma. Bimbingan free. Tak ada charges langsung tapi dia kena commit 2 hari. Datang ke kita punya sesi solusi bisnes Bina Bisnes Berjaya ni, yang mana kita akan jawab soalan,
bagaimana mereka ni nak naikkan jualan, nak naikkan pemasaran. Kalau penonton ada kenal anybody yang berniaga, yang mungkin pada waktu ni nak lebih faham apa nak buat, strategi apa terkini, kita akan share dan bimbing ketika tu. Wow, saya kira ini peluang yang tak boleh dilepaskan oleh anda semua, sebab biasanya untuk kempen-kempen ataupun seminar-seminar macam ni bayarannya cukup tinggi sekali. Betul. Tetapi kali ini memang sponsor, free, 100%. Ya. Okey, baik. Dan untuk maklumat lanjut sedikit mungkin Datuk boleh kongsikan sikit? So sesi ini adalah pada 2 dan 3 September di IDCC Shah Alam. Yang mana untuk hadir sesi ini you perlu mendaftar di binabusinessberjaya.com. Okey, ataupun scan sahaja atau QR scan di situ saja, ya. Okey. Syaratnya adalah kriterianya nombor satu, you mesti boleh hadir lah. Kau tak boleh hadir sebab dia tak ada online. Betul. Memang kita nak berjumpa. Tak ada virtual ya? Tak ada. Totally hadir. Dan kemudian nombor 2, you mesti dah berniaga. Sebab kalau yang tak berniaga ni, kita ada kategori sesi lain. Okey, faham. Sebab soalan-soalan orang yang baru nak berniaga ialah nak berniaga apa, nak mula macam mana, lain soalan dia. Sesi ni banyak soalan. Soal jawab. Okay. Orang yang datang ni, usahawan datang, dia tanya soalan, kita akan jawab. Okey, baik. Jadi dia sangat straightforward. Dan ini one to one lah. Secara ramai, tapi semua orang dengar. Okey, baik. In a way dia macam one to one jugalah sebab Datuk Wira sendiri akan menjawab. Betul. Okey, baik. Dengan ini Media Prima bersama Richworks mengambil inisiatif bekerjasama secara eksklusif untuk membantu para usahawan di luar sana bagi mempelajari ilmu bagaimana bukan sahaja untuk membuat persediaan, malah strategi mengharungi polikrisis ini, dan semoga terus berjaya. InsyaAllah. Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Nanti kita DM lah ya. Okay. Terima kasih sekali lagi, dan kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini nak buat kuih istimewa untuk anda. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Kenapa kita nyanyi lagu ni? Yana, bicara mengenai Malaysia ini juga, kita pastinya dihidangkan ataupun kita dekat Malaysia ni ada pelbagai manisan-manisan tradisional. Yang sedap. Yana, tadi kan waktu saya jalan daripada studio ke sini, saya nampak ini. Saya ingatkan kuih bakar. Tapi rupanya bukan. Yana tahu ni apa? Saya tahu. Ini adalah seri muka pandan bakar. Macam mana saya tahu? 10 markah untuk Yana. Sebab chef yang membuatnya ada dekat sebelah kita. Okey, baik. Encik Muhammad Farizal Majid, ataupun lebih nama glamournya adalah AB, betul ya? Ya, betul. Sihat, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak buat seri muka pandan bakar. Betul. Ini menu sendiri ke macam mana? Tak ada, dia menu ni memang daripada mak nenek, atuk semua kita daripada sana. Daripada situ memang keturunan lah ni, memang dari zaman ke zaman. Memang kita jumpa tapi sangat susah nak cari. Betul. Okey, baik. Ada beza ke kalau kita bakar dengan kuih seri muka yang biasa ni? Bezanya dibakar lah. Bawah dia pulut, atas dia rasa macam tepung pandan yang kita bakar. Okey, baik. Okey, mungkin boleh kongsikan juga antara bahan-bahan yang diperlukan nak buat seri muka pandan bakar. Okey, bahan tepung adalah barang paling penting. So, kita dah masukkan air pandan. Kita pakai santan ori lebih sedap. Lepas tu kita akan masukkan tepung gandum, tepung jagung. Kita masuk je, tak perlu tapis. Ratio ni macam mana? Lebih kurang tepung tu dalam 110 gram. Macam itulah. Tepung jagung lebih kurang 15 gram. Lepas tu garam untuk menaikkan rasa lemak dia. Secukup rasa. Okey, bila kita dah nak ni, kita akan masukkan telur. Berapa biji tu? Lebih kurang 4 biji saya pakai. 4 biji. Kalau kuih bakar untuk berapa banyak? Satu loyang tu ke? Lebih kurang untuk saiz 8. Okey. Saiz 8. Memang sentiasa kena gaul ke? Kalau kita tak gaul, kenapa? Sebab nanti tepung tu dia akan berketil. So, untuk naikkan color dia macam biasalah, kita mesti kena letak color sedikit. Jangan banyak. Baik. Dan sambil-sambil tu kan, Ebi, ini kita tengok di atas meja ni memang macam-macam jenis manisan tradisional, kuih-kuih tradisional kita. Dan semuanya ni disediakan oleh Ebi. Betul. Ebi, dah berapa lama sebenarnya Ebi belajar buat kuih-kuih tradisional Kalau belajar maknanya daripada kecil. Tapi benda ni dah Ebi usahakan lebih kurang dari 2012. Lamanya. Dari 2012. Betul. Okey, dan antara kuih tradisional yang paling orang suka kuih apa? Paling mendapat permintaan. Seri muka durian yang pakai isi durian di 24. Wow.
Yana mesti nak rasa. So, kalau orang saya datang warung kita kan, dia mesti cari kuih tu. Tak sah kalau saya tak rasa sebenarnya. Yana, sementara awak rasa ni, boleh ke selain daripada pandan. Boleh, mesti. Silakan. Selain daripada pandan, apa lagi yang boleh kita gunakan? Okey, kalau kita tengok kita pakai pandan. Kalau macam kat tepi tu ada seri muka gula bakar yang gula merah. Lepas tu kita boleh letak durian, kita boleh letak cempedak, terpulang kepada kita. Tapi kena pakai betul-betul purenya buah. Okey, Yana. Okey, Cuk. Ini memang sedap sangat-sangat. Ya Allah. Tapi boleh ke seri muka durian bakar? Boleh. Gitu. Boleh? Boleh, lagi sedap. Kalau kita pakai durian lebih kualiti, lagi dia sedap. Kalau Syirah pula, kuih favourite Syirah apa? Saya suka kuih. Ini kuih bingka yang orang panggil. Okey, ni bingka tradisional. Bingka tradisional, nampak tak? Kena dengan tradisional. Boleh saya rasa? Ada bingka moden ke? Kadang-kadang ada orang campur, dia ada campur telur, dia ada campur tepung. Tapi ini memang original. Bukan tak cakap konsep berbeza. Okey, tadi sebenarnya waktu comeback saya sempat tanya kepada Abby. Kalau nak tengok muka saya ni, kuih tradisional favourite saya ni kuih apa? Dia jawab betul. Iaitu kuih ketayap. Jadi kalau Syirah memang suka bingka. Saya suka bingka, betul. Kebanyakan orang dia memang suka kuih ketayap sebab binti, lemak, manis, masin. Semua dia. Dan sebenarnya simple je. Simple tapi sangat remeh nak buat. Tambah saya bahagian kulit. Bahagian inti dia senang. Masak-masak jadi. Okey, balik. Baik, berbalik kepada seri muka pandan bakar yang kita tengah buat sekarang ni. Okey. Sebenarnya berapa lama kita kena kacau dia di atas api dia macam tak perlu lama pun. Dia sampai kita dah nampak dia likat, dah tutup api dah. Okey, kalau kamera boleh zoom sikit nanti dekat yang Abby tengah buat ni kan. Okey. Bila kita dah pekat macam ni, kita just tuang saja kat dalam ni. Okey, ini pulut lah ya? Pulut yang dah kita tekan sedikit, senang untuk dipotong. Bila kita masuk ke dalam ni, kita kukus selama 30 minit, lepas tu kita keluarkan dan kita bakar selama 20 minit sampai dia jadi kehitaman macam ni. Baik, suhunya berapa tu? Hitam. Suhunya berapa? Lebih kurang 200 darjah Celsius dalam 20 minit lah. 200 darjah Celsius dalam 20 minit. Dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya bila dah jadi. Seperti biasalah. Boleh ke kalau saya nak cuba? Boleh, tak ada masalah. Saya ambil yang nampak bakaran dia ni macam padu. Dia terasa macam tepung tu dibakar lah. Macam kuih bakar tapi dia bukan kuih bakar. Yana? Dia rasa lemak-lemak pandan. Kita nampak seri muka. Dia lemak-lemak tu. Dia macam seri muka bawah ni. Betul atas tu dia ada that burn effect tu yang buat dia rasa lain sikit daripada seri muka yang biasa. Betul? Menarik lah ni. Sedap, Yana. Okey, apa lagi kita ada kat depan ni? Kita nampak ini apa? Puding ini puding. Kalau untuk yang order dengan kita, untuk musim kemerdekaan ni, kita akan buat kala-kala ni lah. Warna-warna bendera. Kala-kala bendera. Macam ni apam beras. Apam beras? Mana selalu kita makan dengan kelapa tu? Makan dengan kelapa. Dia boleh makan dengan kelapa, tak makan dengan kelapa pun boleh. Sedap dua-dua. Okey, yang ini pula? Puding biasa. Ini puding, laici. Ini ada perisa apa je? Perisa laici yang pattern yang ni semua laici, yang depan tu dia ada Milo cocktail macam tu lah, cendol. Okey, baik. Tapi yang ni untuk bulan kemerdekaan saja. Special untuk bulan kemerdekaan sebab warnanya. Ya. Kalau yang ni apa ni? Okey. Kalau ni antara kuih yang susah cari tau, cucur Jawa, yang ni ada cucur Jawa. Nama dia banyak. Setiap negeri ada nama-nama dia. Kalau saya panggil cucur Jawa. Ada orang panggil kuih topi, macam-macam. Ya, pernah dengar kuih topi. Dan ini pula? Ni tepung gomak yang pakai betul tepung kacang hijau. Tapi ni kelakar tepung gomak ni. Orang kata kan, tunjuk sikit. Orang kata orang perempuan kalau makeup tebal sangat dengan tepung gomak. Ini lah macam kuih ni lah. Nampak tak? Inilah dia nya. Tepung dia terlebih. Aduh, saya macam terasa pula. Sama-sama. Tiap kali live tu macam tertampar macam betul. Tepung gomak lah muka kita. Okey, baik. Yang dekat sebelah sini, seringkasnya Abby apa lagi ada? Kalau sebelah sini kita tengok kat apam, ada apam kampung, ada apam pisang cheese. Mana satu apam kampung? Apam kampung yang ada warna coklat hijau. Coklat hijau. Ni lah. Yang ni. Coklat hijau tu. Apam rasa gula merah dengan rasa pandan. Apam gula hangus, puteri ayu cheese. Lepas tu apam coklat, apam Mekah, apam pisang cheese. Yang belah sana kuih bakar. Ada kuih bakar pandan, jagung, dodol. Semua ada. Berlauk pun ada. Dengar tu pun memang banyak betul banyak. Ni kalau ada kalangan penonton kita sekarang kan Abby yang nak membuat tempahan, berapa lama sebelum dan berapa banyak boleh order? Kita memang ada open order tiap-tiap hari. Sebagusnya boleh tengok ke Instagram kita, Abby Yop _ Dapur Anak Bujang, ataupun TikTok Abby Yop Dapur Anak Bujang.
Lepas tu atau boleh pergi ke warung kuih Dapur Anak Bujang di Sungai Buloh. Okey, sepada bulan kemerdekaan ni adakah apa-apa promosi yang perlu penonton tahu? Kita ada platter, platter campuran. Tapi warna-warna tu ada warna-warna bendera. So kadang-kadang ada warna tu warna yang coklat mungkin, warna merah purple, tapi dia ada warna-warna biru, putih, kuning. Itulah. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ABU atas perkongsian pada hari ini dan terima kasih bagi kita rasa kuih-kuih yang sedap-sedap daripada ABU. Betul. Okey, kalau kuih favorite kuih tradisional AB apa? Saya suka Serimuka Durian Puteri Ayu. Sama lagi ke Puteri Ayu. Dia Serimuka Durian ni dia rasa rare sikit. Susah nak cari tau. Okey, baik. Kalau lagu kebangsaan, lagu patriotik kegemaran pula apa? Bahtera Merdeka. Okey, nyanyi sikit. Sikit keman. Bunda senyum riang. Dah cukup lah. Sikit. Kita backup singer. Bahtera Merdeka. Putra putri saya. Kita pula. Okey tak? Okey, baik AB, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. ABU_Dapur Anak Bujang. Ya, saya. Okey, baik. Okey, baik. Dan esok Syirah kita nak apa? Selesai untuk hari ini, alhamdulillah, dan esok kita akan kembali bersiaran di Wanita Hari Ini jam yang sama 12 hingga 1 tengah hari. Kita bersama dengan topik tak percaya pasangan, Yana. Tak percaya pasangan. Saya kira kalau tak percaya pasangan ni ada satu garis halus yang memisahkan antara tak percaya dan juga cemburu. Betul. Dan mungkin juga kan banyak kes-kes yang sedang viral sekarang ini dan mungkin kepada anda juga penonton kita yang ada nak berkongsi cerita, berkongsi pengalaman ataupun nak tanya soalan kepada tetamu kita, boleh terus sahaja ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3, tinggalkan sahaja di ruangan komen di bawah. Nak DM kita pun boleh dekat Instagram dan juga TikTok. Okey? Ingat, esok kita nak bercakap tentang tak percaya pasangan. Awak percaya tak pasangan awak? Saya percaya tapi bukan 100%. Kena simpan sikit. Jangan sebab tak terluka teruk. Itu kata Syirah. Betul lah Syirah apa awak cakap ni. Betul kan? Awak 100%. Awak nampak je sweet-sweet tapi awak sebenarnya kena sangat matang kat situ. Betul lah AB? Itu kata AB dan juga Syirah. Apa pula kata anda? Jangan lupa komen, okey? Dan untuk hari ini Syirah, kita nak undurkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Stay safe semua. Usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watanya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati alir